Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini cikgu akan ajar bagaimana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, bagi mengira cukai pendapatan ni dia ada beberapa step yang perlu awak ikut. Okey, maksudnya sebelum awak dapat berapakah amount cukai yang perlu awak bayar kepada kerajaan. So, dia ada beberapa pengiraan yang perlu awak lakukan. Okey, yang pertama kalau kita tengok dekat sini, awak perlu hitung dulu berapakah pendapatan bercukai. Okey, so lepas ni cikgu akan tunjuk macam mana nak menghitung. So ini step dia dulu. Selepas awak dapat pendapatan bercukai, kita perlu menghitung pula berapakah cukai pendapatan. Okey, dan yang ketiga, perlu ditolak dengan rebat cukai. Okey, tolak dengan rebat cukai. Setelah tolak rebat cukai, barulah awak akan dapat berapakah jumlah cukai pendapatan yang sebenar yang perlu dibayar kepada kerajaan. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok dulu kepada apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan bercukai. Okey, cukai pendapatan individu ni, okey, bila kita nak buat pengiraan, kita nak mengira berapakah cukai pendapatan seseorang individu yang harus dibayar kepada kerajaan. Cukai tersebut dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Apakah itu pendapatan bercukai? Apa pendapatan bercukai ni? Okey, so nak dapat pendapatan bercukai ni, okey, kita tengok kat bawah ni persamaan dia. So, pendapatan bercukai, okey, rumusnya ialah kena tahu berapakah jumlah pendapatan tahunan seseorang individu tersebut. Okey, ditolakkan dengan pengecualian cukai dan ditolakkan dengan pelepasan cukai. Okey, jadi bagi awak perkataan-perkataan ini mungkin baru bagi awak, so awak tak tahu apa tu maksud pendapatan bercukai, apakah pengecualian, apakah pelepasan. Okey, so kita tengok. Okey, bagaimana kita nak menghitung jumlah pendapatan tahunan ni? Dapat daripada mana? Jumlah pendapatan tahunan tu apa? Okey, so apabila seseorang individu yang sudah bekerja ataupun menjalankan perniagaan, okey, jumlah pendapatan tahunan ini, okey, jumlah pendapatan tahunan ni adalah segala bentuk seperti upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan sebagainya. Okey, so maksudnya apa benda lah segala jenis wang yang diperolehi oleh individu tersebut. Okey, namun tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Okey, tak semua pendapatan yang awak dapat tu akan ditambahkan sebagai jumlah pendapatan untuk dikira sebagai cukai. Okey, contoh yang kita boleh tolak ialah allowance. Okey, segala jenis allowance. Kita ada allowance petrol, kita ada allowance perjalanan, subsidi-subsidi majikan seperti perumahan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup kola, keraiyaan dan lain-lain. Okey, so segala jenis allowance ini kita boleh tolak daripada pendapatan tahunan kita supaya amount yang dapat tu itulah amount bersih yang perlu kita lakukan untuk mengira cukai pendapatan. Okey. So seterusnya kita tengok maksud bagi pengecualian cukai. Apakah yang dimaksudkan dengan pengecualian cukai? Okey, pengecualian cukai ni dia merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi. Okey, kita buat perbelanjaan, tapi perbelanjaan itu kita berikan dalam bentuk hadiah, derma ataupun sumbangan kepada siapa? Kepada kerajaan ataupun kepada pelbagai organisasi. Okey, pelbagai organisasi ni yang diluluskan oleh kerajaan. Bukannya
suka-suka hati organisasi je awak derma and then awak kata awak boleh buat pengecualian cukai. Tak. Okey. Badan yang awak nak derma tu pun mesti yang diluluskan oleh kerajaan. Contohnya seperti Perpustakaan Negeri, okey, Badan Rawatan Kesihatan dan banyak lagi lah. Ini contoh je. Okey, so yang ni ingat pengecualian cukai adalah perbelanjaan tapi kita beri derma, kita beri hadiah kepada orang lain. Okey, so dia berbeza dengan pelepasan cukai. Okey, sebelum tu pengecualian cukai. Cikgu nak bagi tahu untuk pengecualian cukai dia ada had tertentu. Amount tu mempunyai had. Dia bukan boleh, contohnya awak dah derma 100,000 dan 100,000 itu awak boleh tolak daripada pengecualian cukai. No. Okey. So perbelanjaan untuk pengecualian cukai ni dia ada had tertentu yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Okey, and then pengecualian cukai ini bertujuan, okey, kenapa diberikan pengecualian cukai dalam pengiraan cukai pendapatan? Okey, dia ni bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat penyayang. Okey, so maksudnya dia nak menggalakkan kita sebagai warga negara Malaysia ni selalu menderma, selalu memberi sumbangan, memberi hadiah kepada badan-badan tertentu seperti macam Badan Kebajikan Masyarakat, kepada rumah-rumah anak yatim, macam tu. Seterusnya kita pergi kepada pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni merujuk kepada apa? Perkara ataupun perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Maksud dia kat sini, perbelanjaan kepada diri kita sendiri. Tadi pengecualian cukai ialah perbelanjaan kepada orang lain. Okey, pelepasan cukai adalah perbelanjaan untuk kepentingan diri sendiri ataupun ahli-ahli keluarga kita yang lain. Okey, ahli-ahli keluarga kita ni bukannya macam mak saudara, pak saudara semua masuk, tak. Okey, dia hanya kepada ahli keluarga terdekat lah, seperti kalau isteri, suami, anak-anak, ibu bapa. Okey, macam itulah. Okey, seperti antaranya kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau awak ada buat simpanan di dalam KWSP ni, so kita boleh tolak sebagai pelepasan cukai. Rawatan perubatan ni untuk diri sendiri, untuk ahli keluarga boleh. Dan yuran pengajian. Okey, banyak lagi ni, contoh je. Okey, seterusnya jenis pelepasan cukai ni bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Okey, so jenis pelepasan ni, setiap kali nak isi borang cukai, cukai pendapatan, kita kena refer kepada web LHDN, kita tengok apakah jenis-jenis pelepasan yang ditetapkan oleh LHDN untuk tahun tersebut. Okey, so tadi nak kira pendapatan bercukai, kita akan ambil jumlah pendapatan tahunan, ditolakkan dengan pengecualian cukai, ditolakkan dengan pelepasan cukai. So bila dah dapat, selepas kita dah dapat pendapatan bercukai, maka cukai pendapatan boleh ditentukan. Sekarang kita boleh kira lah, berapakah cukai pendapatan yang kita perlu bayar kepada kerajaan. Okey, nak kira cukai pendapatan, kita boleh merujuk kepada jadual kadar cukai. Dia ada jadual dia. Maksudnya, kadar yang perlu dibayar itu tidak sama. Okey, dia berubah-ubah mengikut berapakah pendapatan bercukai kita. Okey, sekali lagi kita tengok contoh. Okey, kadar cukai ini ditetapkan oleh kerajaan. Sama juga boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Kadar ini juga boleh berubah-ubah setiap tahun. Okey, ini adalah contoh jadual kadar cukai. Jadi kita tengok ini adalah pendapatan bercukai. So dia ada kategori dia lah. Maksudnya dia tidak sama. Okey, contohnya kita tengok kalau pendapatan bercukai itu di antara kosong hingga RM5,000, maka pengiraan untuk pengiraan untuk cukai pendapatan itu kadarnya adalah 0%. Maka dia tidak perlu membayar sebarang
cukai pendapatan. Okey. Okey, manakala sekiranya pendapatan seseorang individu, pendapatan bercukainya berada di antara 5,001 sehingga 20,000. Okey, pengiraan dia macam ni. Kita tengok Untuk 5,000 pertama, okey, bayarannya adalah RM kosong. So maksudnya 5,000 pertama tu kita tolak, tak perlu bayar. Okey, baki daripada 20,000 tadi, so 20,000 tolak 5,000, kita dapat 15,000. Okey, so 15,000 ini perlu didarabkan dengan 15,000 ini perlu didarabkan dengan 1%. Okey, so 15,000 darab 1% bersamaan dengan RM150. Maka jika seseorang individu tersebut pendapatan bercukainya adalah 20,000, maka dia perlu membayar cukai pendapatan kepada kerajaan sebanyak RM150. Okey, ini contohlah dan seterusnya lah. Okey, ini sambungan dia. Okey, so dia ada sehingga pendapatan bercukai melebihi RM2 juta. Sebelum cikgu detailkan apakah itu rebat cukai, kita tengok dulu contoh satu. Situasi dia, kita ada seorang yang bernama Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan. Dia cakap pendapatan tahunan sebanyak RM125,300. Tetapi jumlah ini adalah termasuk dengan allowance. Okey. Diberi bahawa allowance yang berjumlah RM12,340 ni adalah dikecualikan cukai. Yang cikgu cakap tadi lah, allowance ni kita tak kira. So, sekejap lagi kita kena tolak. Pada masa yang sama, dia memberi derma. Okey, derma ni adalah item di bawah pengecualian cukai. Okey, sekejap lagi kita kena tolak lah. Okey, dia bagi derma kepada siapa? Kepada perpustakaan yang berjumlah RM2,000. Okey, jumlah pelepasan pula, ni dia bagi terus jumlah. Tak payah nak tambah-tambah dah item-item lain. So, just ambil je jumlah pelepasan yang diberikan ialah RM22,500. Okey, hitung pendapatan bercukai. Kita nak hitung pendapatan bercukai bagi Encik Khairul. Jadi, jalan kerjanya ialah pendapatan bercukai sama dengan, kalau ingat lagi rumus tadi, nak dapat pendapatan bercukai, mesti ambil jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. So, jumlah pendapatan tahunan dia kat sini, RM RM125,000, RM125,300. Tetapi jumlah ini adalah termasuk dengan allowance. Okey, so kita kena tolak allowance. Kita tak nak allowance ni tidak dikira sebagai jumlah pendapatan. So kita tolak 12,340. Okey, ini adalah jumlah untuk pendapatan tahunan Encik Khairul. Okey, ditolakkan dengan berapakah amount bagi pengecualian cukai. So kat sini kita tengok kita ada derma. So kita tolaklah 2,000. Tolak RM2,000. Okey, tolak dengan pelepasan cukai diberi di sini RM22,500. Okey. Tekan kalkulator untuk mengira jumlah pendapatan tahunan dulu, RM125,300. Tolak dengan RM12,340. So, kita dapat jumlah pendapatan dia adalah RM112,960. Okey, ditolakkan dengan RM2,000. Pengecualian tolak dengan RM22,500 untuk pelepasan cukai. Maka jumlah pendapatan bercukai yang diperoleh di sini adalah tolak 2,000, tolak 22,500. So 88,460. Okey, ini adalah pendapatan bercukai.
Okey, maka maksudnya di sini apabila kita nak mengira berapa cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Khairul, jadi ini adalah pendapatan bercukai yang kita kena kira, yang kita kena tengok. Okey, so daripada jumlah 88,460 ni kita kena tengok dekat jadual kadar cukai tadi, berapa persenkah yang perlu didarabkan dengan jumlah ini. Okey, boleh ya? Terusnya, cikgu akan explain pula mengenai rebat cukai. So, rebat cukai ni diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey, macam mana? Okey, rebat cukai ni maksudnya setelah kita dah kira cukai pendapatan, dia ada satu lagi amount yang boleh dipotong. Okey, so amount yang dipotong tu apa dia? Ada dua jenis kat sini. Okey, so ada dua jenis rebat cukai. Yang pertama, rebat cukai RM400. Okey, so siapa yang layak dapat RM400 potongan ni? Okey, so RM400 ni akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Okey, maksudnya bila kita kira pendapatan bercukai tu tidak lebih daripada RM35,000 kurang. Okey, so dia layak dapat potongan rebat cukai RM400. Tapi nilai ini tertakluk kepada perubahan semasa. Dia berubah-ubah setiap tahun mengikut dasar kerajaan. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita ada bayaran zakat. Okey, kalau orang Islam ni bayar zakat, juga layak mendapat rebat cukai. Okey, sebanyak mana? Sebanyak mana yang dia bayar kepada Majlis Agama Islam. Jadi, bila dia ada buat bayaran zakat, nilai tersebut boleh ditolak daripada cukai pendapatan. So, berkurang cukai yang perlu dibayar. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua bagaimana kita nak mengira cukai pendapatan. Kita ada Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Maka bila ada zakat, ini adalah maksudnya Ashraf layak dapat rebat. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf pada tahun tersebut. Okey, so kita ingat mula-mula step yang pertama, apabila kita nak mengira cukai pendapatan, kita kena tahu dulu berapakah pendapatan bercukai. Jadi dekat sini kita tak payah kira sebab soalan dah bagi siap-siap. Iaitu pendapatan bercukai Ashraf ialah RM47,531. Okey, jadi kita tengok dekat banjaran, kita tengok dalam jadual kadar cukai, RM47,531 ni berada pada banjaran yang mana? So yang ini cikgu dah keluarkan, dia berada pada selang RM35,001 sehingga RM50,000. Jadi pengiraan dia macam ni. Cukai bagi 35,000 pertama. Okay, so yang ni kita terus tengok lah. Okay, kita boleh terus ambil RM600. Okay, cukai bagi baki berikutnya. Okay, so kita kena kira baki lah. RM RM47,531 tolak dengan 35,000 pertama yang kita dah kira tadi. Okey, darab dengan, okey, so baki tu kita kena darabkan dengan 8%. So kita darabkan dengan 8%. Okey, so kita kira yang dalam kurungan. So 12,000 RM12,531 ini kita kena darabkan dengan 8%. So darab 8 bahagi 100. Maka kita dapat nilai RM RM1,002.48. Okey. So itu cukai. Okey, ingat mula-mula tadi kita kena tolak rebat jika ada. So sekarang kita tengok rebat yang layak. Dah ikut sini Ashraf layak dapat rebat sebab dia dah bayar zakat sebanyak RM
280. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf adalah sebanyak RM600 tambah dengan RM RM1,002.48 tolak dengan rebat RM280. So sini kita dapat RM1,032.48. Maka inilah jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Ashraf. Okey, boleh